Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa anza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang berbahagia pengacara majlis, Tuan Imam yang dihormati, yang dirahmati oleh Allah, tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Zuhdi Marzuki, pensyarah kanan Istimnaya. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Nazli Musa, aktivis bantuan kemanusiaan Palestin, Tuan Nazir dan seluruh jawatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Tuan-tuan, kita diberi ruang kesempatan untuk berhimpun pada malam ini untuk berwacana tentang Syekh Ahmad Ismail Yasin, seorang tokoh pejuang yang besar namanya, tuan-tuan sekalian. Beliau telah gugur sebagai syuhada di bulan Mac inilah. Sebab itu kita ambil sempena pada bulan Mac ini kita memperingati seorang sosok besar yang telah berjuang dan sebagaimana disebut oleh Al-Fadhil Ustaz tadi sangat digeruni oleh musuh-musuh Allah. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, pada 2 minggu lepas saya berada di Gaza di Palestin untuk kali keempat, tuan-tuan sekalian, dan kita menziarahi perkuburan syuhada, di mana perkuburan syuhada ini menempatkan Syekh Ahmad Yasin bersebelahan dengan Dr. Abdul Aziz Rantisi yang syahid sebulan selepas kesyahidan. Ada Syekh Ahmad Yasin itu pada April 2004, Syekh Ahmad Yasin bulan Mac, dia bulan April, tuan-tuan sekalian. Sebelah belakang lagi Syekh Salah Syahadah merupakan ketua kepada Brigade Al-Qassam, juga Syekh Said Siam yang merupakan menteri kepada dalam negeri, tuan sekalian, syahid bersama-sama dengan rakyat dalam operasi Kaslik dibedil oleh Israel pada penghujung Disember tahun 2008. Jadi tuan-tuan sekalian, Syekh Ahmad Yasin ini seorang yang hebat sebagaimana disebut tadi, tuan-tuan sekalian. Kalau kita baca sejarah dia, tuan-tuan sekalian, dia lahir pada tahun 1938 dan beliau ni seorang anak muda, seorang remaja yang suka membaca. Dia mendapat pendidikan tinggi di Universiti Ain Syam di Mesir, tuan-tuan sekalian. Cuma tahun 1967 beliau telah ditahan di Mesir sebab masa itu Mesir, tuan-tuan, dipimpin oleh Jamal Abdel Nasser yang menganut fahaman Ba'ath Socialist Arabism. Inilah juga presiden yang telah membunuh, tuan sekalian, tokoh-tokoh besar perjuangan seperti Dr. Abdul Qadir Audah, Syekh Said Qutb rahimahullah, Syekh Fatah Ismail, Syekh Yusuf Tala'at, bahkan memenjarakan ketua muslimat yang terkenal, semua orang ingat nama Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili. Jadi tuan-tuan, Syekh Ahmad Yasin dihantar balik semula ke Palestin dan beliau akhirnya bertugas sebagai guru di samping sebagai tenaga asatizah yang bergerak ke masjid-masjid menyampaikan kuliah dan juga berkhutbah, tuan-tuan sekalian. Sebab itu Syekh Ahmad Yasin, tuan-tuan, kalau kita baca sejarah dia, banyak kali dia dipenjarakan, mengalami penyiksaan dan sebagainya, dan dia suka membaca. Dalam penjara sentiasa membaca, sentiasa dengan Al-Quran, tuan-tuan. Bahkan kalau kita pergi ke rumah Syahid Syekh Ahmad Yasin, masih ada Quran yang dia baca, Quran yang dengan saya yang begitu besar, tuan-tuan sekalian. Saya ingat anak dia Abdul Ghani pernah bercerita tentang apakah kegemaran Syekh Ahmad Yasin. Dia kata, aku sentiasa membaca Al-Quran. Suara dia perlahan, macam Ustaz sebut tadi lah, telinga pun kurang dengar, tuan-tuan sekalian. Dia lumpuh, telinga kurang dengar, tuan-tuan sekalian. Jadi Abdul Ghani akan menyingkap, menyelak lembaran demi lembaran Al-Quran untuk dibaca oleh ayah dia yang uzur ni, tuan sekalian, yang duduk atas kursi roda, tuan sekalian. Dia kata, sampai aku letih, aku tertidur, tapi ayahku Syekh Ahmad Yasin masih tetap membaca Al-Quran walaupun aku tertidur. Dengan cara dia telah menggigit ujung naskah Al-Quran dengan gigi dia, dengan lidah dia, dan dia diselak, tuan sekalian. Ini betul lah, tuan sekalian, kita orang sihat tapi jauh daripada kegemaran membaca Al-Quran. Orang yang uzur macam Syekh Ahmad Yasin sentiasa membaca Al-Quran. Sila Ustaz Nazli Musa, datang jauh daripada Terung, Perak, tuan-tuan sekalian, bukan daripada Kandahar, tuan-tuan. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, baik, jadi dia sangat dicemburui walaupun cacat, tuan sekalian. Dan
tabiat dia yang paling konsisten, paling istiqamah, dia sentiasa salat berjemaah. 22 Mac tahun 2004, lepas keluar daripada masjid, anak-anak muda Hamas dah beritahu ada helikopter Apache yang berlega-lega dekat masjid. Jadi beberapa pemuda minta untuk bakar tayar-tayar ni untuk apa? Biar asap naik ke udara dan mengelabui pemandangan pada pagi tersebut. Berhampiran masjid ni dekat rumah dia, tuan-tuan. Tapi dia kata apalah, tak payah, dia kata. Rupanya tuan-tuan pagi itulah diledak daripada helikopter Apache dengan roket, tuan-tuan, bersepai. Tubuh dia terpelanting kepala, tuan-tuan. Tapi tengok gambar dia, tuan-tuan lihat semua masih mengukir senyum. Ni nak beritahu orang yang hebat, tuan-tuan sekalian. Macam sahabat dia jugalah yang syahid pun sama. Tuan-tuan tengok kepada Komander Syekh Ahmad Jabari, walaupun tubuh terpisah 3 tapi tangan macam ni, tangan bersyahadah, tangan ni bukan satu Malaysia ni, tuan-tuan. Tangan bersyahadah, tuan sekalian. Ini gambaran orang yang hidup memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan kalimah tauhid, tuan-tuan. Dan lepas tu berlaku kebangkitan yang sangat hebat kepada Hamas. Dan Syekh Ahmad Yasin merupakan orang yang tubuhkan Hamas bersama dengan Syekh Muhammad An-Najjar, seorang tokoh Ikhwan Muslimin di Gaza, dan juga Dr. Nizar Abdul Qadir Rayyan dan ramai lagi tokoh-tokoh lain. Mereka tubuh gerakan Hamas yang akhir tahun lepas telah mencecah usianya jubli perak, yakni 25 tahun. Jadi tuan-tuan, oleh kerana 2 orang ahli panel yang hebat pada malam ini, saya tidak akan memanjangkan kalam. Yang pertama Dr. Zuhdi Marzuki, tuan-tuan biasa dengarlah, seorang aktivis masyarakat, seorang ketua penyelidik di PPP dan juga pensyarakanan. Kalau zaman belajar merupakan timbalan Presiden GAMIS, Gabungan Mahasiswa Islam se-Malaysia, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah mendapat pendidikan tinggi di Universiti Malaya dan juga di United Kingdom, tuan-tuan sekalian. Baik, di sebelah ujung sana, tuan-tuan, Ustaz Nur Azli Musa, berasal daripada Perak, tuan-tuan sekalian, dan beliau merupakan bekas penolong pendaftar Mahkamah Syariah Perak, dan hari ini sepenuh masa bersama dengan dakwah, bersama dengan perjuangan, tuan-tuan sekalian. Dan beliau setelah 3 kali menjejaki bumi Gaza, bumi Palestin. Dan saya ingat yang paling hebatlah karavan Gaza, di mana ambil masa sebulan. Karavan Gaza tu jalan darat selama sebulan, dan akhirnya naik kapal, tuan-tuan sekalian. Dia telah hampir-hampir terjun daripada kapal, tuan-tuan sekalian. Apa cerita kita dengar lepas ni, tuan-tuan sekalian. Jangan ke mana-mana. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, Fadil Ustaz Nur Azli mendapat pendidikan Universiti Abu Bakar di Karachi, Pakistan, tuan-tuan sekalian. Dia gelar Taliban, tak kena-mengena dengan gerakan Taliban, tuan-tuan. Tapi berdasarkan jangguknya saja. Jadi insyaAllah hari ini kita berkongsi 2 orang. Saya kemukakan soalan dulu kepada Dr. Zuhdi Marzuki tentang latar belakang umat Islam Palestin, perjuangan Palestin, dan juga kaitan dengan Syekh Ahmad Ismail Yasin. Dipersilakan Pak Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabihil aziz. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang dihormati sahabat saya, saudara pengurusi, yang dihormati sahabat saya Ustaz Nur Azli Taliban, seterusnya ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Berhubung dengan pensejarahan Palestin ini terlalu panjang untuk kita huraikan. Tetapi saya ingin mengambil beberapa perkara yang menjadi prinsip kepada apa yang telah berlaku di bumi Palestin, bahkan yang berlaku di seluruh dunia Islam.
yaitu berkaitan dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut 5 perkara yang apabila menimpa kepada sesuatu kaum, sesuatu umat, maka 5 perkara itu akan mendatangkan balasan dalam bentuk-bentuk yang tertentu. Lalu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara yang keempat, walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih illa sallata alaihim aduwan min ghairihim fa'khuzu ba'da ma baina aydihim. Maksudnya, tidak ada satu kaum pun yang meninggalkan dan melanggar janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan melanggar janjinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu kaum yang tidak menunaikan janjinya dengan Allah dan tidak menunaikan janjinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa sallata alaihim aduwan, melainkan kaum itu akan dijajah oleh musuh mereka, yang mereka itu akan mengambil apa-apa yang ada pada tangan mereka. Hadis ini menjelaskan tentang peristiwa buruk yang berlaku di akhir zaman. Al-Imam Ibn Kathir memuatkan hadis ini dalam satu bab di dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan. Disebut hadis ini iaitu di antara perkara-perkara buruk yang akan berlaku di akhir zaman kepada umat Islam, walaupun sebahagian perkara-perkara itu telah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu di antara perkara buruk yang berlaku apabila umat Islam, sesuatu kaum itu tidak menunaikan janjinya dengan Allah dan tidak menunaikan janjinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka tidak menunaikan janji dengan Allah, maka Allah menurunkan bala, Allah menurunkan pembalasan dalam bentuk mereka dijajah oleh musuh-musuh mereka. Dan berkebetulan pada hari ini kita melihat dunia Islam, walaupun sebahagiannya sudah dilihat bebas dari segi zahirnya, tetapi dari segi kedaulatannya didajah, kekuatannya, disebabkan kita melanggar janji kita dengan Allah dan melanggar janji kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, di antara yang paling asasnya ialah syahadatain, mengucap 2 kalimah syahadah, di mana kalimah mengucap ikrar, berjanji setia dengan Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan yang tidak ada Tuhan selainnya, dan mengakui Rasulullah sebagai Rasul. Ikrar ini mempunyai bebanan hakkus syahadah, mempunyai tuntutan-tuntutan yang perlu ditunaikan oleh umat Islam. Itu di antara apa yang disebut oleh para ulama maksud janji dengan Allah dan janji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah menunaikan tuntutan Islam. Tetapi berdasarkan kepada ayat Al-Quran yang lebih jelas menunjukkan kepada kita apa maksud janji itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila.
Di kalangan orang-orang beriman itu ada di kalangan mereka sekumpulan manusia yang beriman, yang mereka benar-benar memegang dan menepati janji mereka dengan Allah. Mereka menunaikan janji dengan Allah, iaitu sebahagian daripada mereka telah gugur syahid kerana memperjuangkan agama Allah, dan sebahagian daripada mereka sedang menunggu giliran untuk gugur syahid dalam memperjuangkan agama Allah. Berdasarkan kepada ayat ini, maka hadis ini boleh dihuraikan, iaitu maksud janji kepada Allah dan janji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ialah ikatan jihad di kalangan umat Islam. Umat Islam berjanji dengan Allah dan berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Kerana jihad itu bukan suatu perkara harus. Jihad itu bukan sunat, apalagi haram. Jihad itu wajib. Ulama berbeza pandangan wajib kifai ataupun wajib aini, fardu ain atau fardu kifayah. Walaupun berbeza pandangan tetapi wajib. Bahkan hampir jumhur ulama menyatakan wajib aini, fardu ain bagi setiap umat Islam untuk menegakkan tuntutan jihad. Sebahagian ulama menyatakan fardu kifayah dengan syarat musuh itu sudah berada luar daripada sempadan kota Islam. Apabila musuh berada sekitar 60 batu, 2 marhalah daripada sempadan dunia Islam, maka jihad pada waktu itu menjadi fardu ain. Wajib ke atas orang lelaki, orang perempuan, wajib ke atas orang tua dan sebagainya. Inilah janji kita dengan Allah dan janji kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu untuk meninggikan kalimah Allah. Bila disebut dengan perkataan jihad, maksudnya litakunu kalimatullah hiyal ulya, supaya kalimah Allah ini menjadi tinggi. Fahuwa fi sabilillah, sesiapa yang berjuang, man qatala litakunu kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sesiapa yang berjuang kerana untuk meninggikan kalimah Allah, maka sesungguhnya perjuangannya itu adalah jihad fi sabilillah. Islam menyuruh kita meniupkan semangat jihad kepada anak-anak kita, kepada diri kita sendiri, kepada masyarakat. Walaupun istilah yang digunakan oleh bangsa lain patriotism, okay, iaitulah semangat cintakan negara, semangat cintakan negara, patriotis. Tetapi patriotis hanya terhenti kepada negara, sedangkan jihad lebih daripada itu, kerana jihad itu sambung menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jihad itu kerana meninggikan kalimah Allah, lebih daripada patriotis. Sebab itu kita disuruh mengajar anak-anak kita, generasi kita, orang-orang muda kita dengan jihad. Bahkan disebut dalam ayat Al-Quran terlalu banyak ayat-ayat tentang jihad. Dan perlakuan-perlakuan kita, riadah, disuruh supaya menjadi seorang lelaki yang sehat, bukan seorang lelaki yang lemah lembut. Disuruh supaya belajar memanah, belajar menembak, belajar berkuda, kerana ini adalah sebahagian daripada meniupkan semangat jihad kepada umat Islam. Apabila kita menyembelih akikah, menyembelih korban, disuruh supaya orang yang berkorban itu disunatkan dia sendiri yang menyembelih, dan membawa anak-anak lelaki dia tengok darah keluar, supaya menimbulkan keberanian kepada anak-anak lelaki. Ini Islam. Ajaran Islam yang sebenar mengajar kita supaya menjadi seorang yang berani, supaya menjadi seorang yang sentiasa berfikir untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meninggalkan kewajipan jihad ini,
yakni kita melanggar janji kita dengan Allah dan Rasul, maka layak kepada kita dijajah. Layak kepada kita dijajah oleh musuh. Cuma dalam konteks di Palestin ini, disebabkan Palestin ini adalah bumi suci umat Islam, maka kita juga bertanggungjawab. Bukan hanya bangsa Palestin, bukan hanya Syekh Ahmad Yasin yang telah gugur syahid, yang telah mendapat balasan yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana balasan gugur syahid ini bukan hanya di akhirat tetapi di dunia. Diceritakan dalam banyak riwayat. Di antaranya disebut oleh Imam Asyuti dalam kitabnya Syarhus Sudur tentang perihal orang-orang yang mati syahid. Adapun orang yang mati biasa, ia tidak dapat lari daripada sakaratul maut. Sakit sewaktu menghadapi mati. Sakit sewaktu menghadapi mati ini pelbagai. Di antara orang-orang yang beriman itu yang menahan kesakitan sampai berpeluh. Disebut dalam beberapa hadis, orang-orang beriman itu matal mu'min rashhan. Orang-orang beriman itu mati dalam keadaan berpeluh. Ada yang menyebut berpeluh di dahi, iaitu kerana menahan sakit. Sakitnya mati itu digambarkan oleh banyak riwayat. Di antaranya disebut daripada Nabi Musa alaihissalam yang diriwayatkan oleh tabi'in Hasanul Basri. Disebut seumpama seekor burung yang dipanggang hidup-hidup, nak kata mati tak mati, nak kata hidup tak boleh terbang. Itulah sakitnya mati. Dalam riwayat yang lain digambarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam seumpama satu besi yang panas yang dimasukkan dalam satu bekas yang berbulu, kemudian dicabut, disentap. Itu gambaran orang yang mati. Adapun bagi orang yang mati syahid ini, sebab sakaratul maut itu adalah pasti, mereka juga merasai kesakitan mati. Tetapi disebut dalam beberapa riwayat dan hadis, sakit orang yang mati syahid ini sewaktu menghadapi kematian ialah seumpama badan mereka diurut-urut. Badan mereka diurut. Itu sakit dia. Kita sakit teruk, tetapi orang yang mati syahid ini seumpama badan mereka diurut-urut, sehingga menyebabkan badannya merasa tenang dan cergas. Ini sifat orang yang mati syahid. Maka Allah memilih Palestin ini disebabkan di Palestin ini ramai para ulama. Imam Syafi'i lahir di Palestin. Bahkan ramai umat Islam di Palestin itu bermazhab Syafi'i. Dan di sinilah tempat lahirnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Lalu Allah memilih Syekh Ahmad Yasin untuk mati syahid. Nak mati syahid ini kita boleh mohon, tetapi dipilih oleh Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhiza minkum syuhada. Demikianlah Allah menggilir-gilirkan hari-hari kemenangan kepada manusia. Ada kalanya Islam itu kalah, ada kalanya Islam itu menang. Islam pasti menang, tetapi kadang-kadang Islam kalah. Allah gilirkan hari-hari itu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah gilirkan hari-hari kemenangan di kalangan manusia supaya apa? Kalau Islam itu sentiasa menang, nescaya semua orang akan menyokong Islam. Sama ada orang yang hatinya ada iman ataupun hanya berpura-pura. Sebab itu bila Islam kalah dalam peperangan Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalah dalam peperangan Uhud, maka nampak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sifat-sifat orang munafik yang menyokong Rasulullah sewaktu menang sahaja. Bila Islam kalah baru nampak. Maka Allah menggilir-gilirkan hari kemenangan itu supaya nampak siapa yang benar-benar beriman. Wa yattakhiza minkum syuhada, dan Allah memilih dari kalangan mereka yang beriman itu golongan syahid. Kalau Islam menang sahaja tak ada perang. Kalau Islam menang sahaja tak ada yang syahid. Tetapi Allah nak pilih orang syahid, maka ada kalanya Islam kalah, ada kalanya Islam tertekan dan sebagainya. Jadi orang yang mati syahid ini terpilih. Khalid ibn Walid radhiyallahu an berperang dalam setiap peperangan selepas dia menganut Islam. Ada kalanya peperangan itu begitu sengit sehingga dalam peperangan Mu'tah 3 orang panglima tentera Islam gugur syahid. Bermula dengan Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib At-Tayyar, dan Abdullah bin Rawahah. Kemudian barulah Khalid bin Walid mengambil tampuk pemerintahan. 3 orang panglima tentera Islam gugur syahid. Tiba tang giliran Khalid bin Walid tak mati, menang. Kemudian dia pergi dalam peperangan sampai dipecat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an kerana takut dikatakan bahawa Islam menang kerana kebijakan dan kekuatan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid menyebut, kalau Umar menghalang aku pergi perang, aku lawan Umar. Kalau Umar setakat pecat aku terima. Dan dia berperang. Akhir sekali dia mati di atas firash, mati di atas tilam. Dia tak mati syahid, walaupun dibuka badan dia penuh dengan parut-parut yang terlibat dengan senjata dan sebagainya. Allah pilih orang yang mati syahid. Di antaranya yang dipilih ialah Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin ini diberitahu sewaktu dia dibom itu, para sahabat-sahabatnya sudah meramalkan, sudah mengagak bahawa kesihatannya sangat daif, sehingga ada yang menyatakan kemungkinan Syekh Ahmad Yasin akan mati dalam sekitar minggu ni sebab kesihatannya daif. Dalam keadaan yang sangat daif itu pun pergi sembahyang jemaah subuh. Inilah hebatnya beliau. Dalam keadaan dia sangat daif, sahabat-sahabat menyatakan mungkin umurnya tak panjang dah, seminggu ataupun 2 minggu mungkin dia akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tak dibom hari itu pun, sahabat-sahabatnya menyatakan mungkin dia akan mati seminggu 2. Walaupun ajal ditentukan oleh Allah, tetapi sebab keadaan dia yang sangat lemah pada ketika itu, tetapi Allah nak pilih dia mati syahid. Sebab itu bila keluar daripada masjid, ini orang yang mati keluar daripada masjid yang baru lepas melakukan amalan-amalan yang saleh, ini adalah tanda-tanda kematian yang baik. Iza aradallah, bila Allah mengkehendaki kebaikan kepada seseorang itu, Allah akan memberikan petunjuk kepadanya sebelum dia mati untuk melakukan amalan-amalan yang saleh. Ada yang mati sewaktu mengambil wudu, ada yang mati sewaktu berjihad dan sebagainya. Itu di antara tanda-tanda ataupun cop di dunia yang dia mati dalam keadaan baik. Apalagi seorang yang mati dalam perjuangan seperti Syekh Ahmad Yasin yang keluar daripada masjid yang dibom oleh musuh. Ini adalah pilihan Allah. Pilihan Allah. Ramai orang yang mahukan mati syahid tetapi tidak mencapai matlamat dia. Tetapi Syekh Ahmad Yasin dipilih oleh Allah, walaupun dalam keadaan pada waktu itu memang beliau dalam keadaan yang mungkin umurnya tidak panjang, tetapi Allah memilihnya untuk mati syahid. Dan semangat ini sudah ada kepada umat Islam di Palestin. Kita tanya kanak-kanak 11 tahun, 12 tahun, remaja, cita-cita mereka mati syahid.
Kita ni tanya anak-anak kita, cita-cita anak-anak kita nak jadi pemain bola, mereka mati syahid. Ini kehebatan yang ada. Dan saya yakin apabila orang-orang sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin ini sudah mula untuk kembali kepada menegakkan jihad, kembali kepada mencintai syahid, insya-Allah bumi Palestin akan dibebaskan. Ini berlaku baru-baru ini apabila umat Islam di Palestin sudah mula boleh mempertahankan negara mereka daripada serangan tentera Israel. Inilah janji yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita menunaikan janji kita dengan Allah, insya-Allah kita akan hidup merdeka dan bebas daripada cengkaman musuh. Wallahu a'lam. Masih kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Zudi Marzuki di atas pemerincian berkaitan jihad dan juga mati syahid, dan itulah cita-cita tertinggi kepada setiap mukmin, tuan-tuan sekalian. Bagaimana di sepanjang langit sirah ini kita melihat bagaimana generasi Al-Quran mereka berlumba-lumba untuk gugur sebagai syuhada. Tadi disebut di Medan Puan Mu'tah, bagaimana Panglima pertama Zaid bin Harithah gugur sebagai syuhada, maka panji Islam disambar oleh Ja'far bin Abu Talib. Ja'far bin Abu Talib gugur, maka diganti dengan Abdullah bin Abi Rawahah, sehinggalah Panglima keempat Khalid bin Al-Walid yang digelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Saifullah, pedang Allah, berjaya menghuru-harakan gerakan tentera musuh yang berlipat kali ganda, disebut 50 kali ganda kekuatan tentera Rom Kristian yang bergabung dengan kabilah-kabilah Arab yang beragama Kristian. Tuan-tuan sekalian, suasana Palestin jauh berbeza dengan tempat kita, tuan-tuan sekalian. Di mana-mana anak-anak muda daripada bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tuan-tuan dilatih, ditanam kecintaan kepada syahid dan juga cinta kepada jihad, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan akan melihat poster di mana-mana. Posternya poster mati syahid, tuan-tuan sekalian. Kita ingat ke pelihara, poster calon pelihara. Dah, ni Ustaz Azli nak bertanding di Terung, tuan-tuan sekalian, penuh poster dia. Ini poster mati syahid, tuan-tuan sekalian. Bahkan 2 minggu lepas saya menziarahi Dr. Mahmud Zahar, bekas Menteri Luar kepada Palestin, tuan-tuan sekalian. Belakang dia bercakap, ada gambar anak dia. Anak dia muka wajah bersih, handsome, tuan-tuan, gugur sebagai syuhada. Dan mereka bercakap tentang syahid. Jihad ini bukan sekadar lidah, tuan-tuan sekalian. Bayangkan semasa serangan 14 November hingga 22 November, orang duduk barisan depan, frontliner siapa? Dr. Mahmud Zahar, tuan-tuan. Bukan sekadar seorang bekas doktor pakar, tapi menghafal 30 juzuk Al-Quran. Dan dia boleh mengajar di masjid, mengajar tafsir, tuan-tuan sekalian. Punya hebat sahabat-sahabat kita di Palestin. Saya teringat 2 orang yang anak muda yang sentiasa bersama kami. Seorang nama Abdul Karim, seorang nama Muhammad. Kalau tuan-tuan ikut fanpage saya selalu tunjuk gambar 2 orang ni, Muhammad dengan Abdul Karim. Semasa kita ziarahi kubur Dr. Amran Tisi dan Syekh Ahmad Yasin, dia duduk tepi, duduk tepi dengan kuburan Dr. Amran Tisi. Mata dia bergenang, yang mata, tuan-tuan sekalian, bergenang, tak bengah dah muka, dengan mata keluar, tuan-tuan sekalian. Tanya pasal apa Karim, dia kata aku nak sangat mati syahid, aku nak sangat aku ni dibunuh ke mati syahid, dia kata. Mereka bercakap pasal jihad, pasal mati syahid, tuan-tuan, dengan mata mereka bergenang keluar mata, tuan sekalian. Saya dalam hidup tak pernah tengoklah manusia ataupun muda sebegini cintanya mereka kepada mati syahid, tuan-tuan sekalian. Ini hebat mereka. Sebab apa? Kesan tarbiyah. Mak-mak mereka, ibu-ibu mereka semenjak kecil tanam kepada anak-anak untuk berjuang dan mati syahid, tuan-tuan sekalian. Itulah hebat Palestin. Jadi tuan-tuan, kita pergi kepada ahli panel kita yang kedua. Dia ada pengalaman hampir-hampir dibedil oleh Israel, tuan-tuan sekalian. Jadi tak ada rezeki, tak syahid lagi lah, tuan-tuan. Jadi saya nak minta Ustaz Nazli kongsikan pengalaman, sebab saya faham dia juga seorang pengkagum kepada Syekh Ahmad Yasin, tuan-tuan sekalian, tentang sejarah bagaimana dia boleh pergi dengan berbulan-bulan perjalanan darat, caravan dari Gaza, tuan-tuan sekalian, bersama NGO antarabangsa, melepasi Asia, naik kapal, tuan-tuan, dan halangan daripada pihak Mesir. Di Palestin apa pula yang berlaku, tuan-tuan sekalian. Jadi saya persilakan perkongsian menarik daripada Al-Fadhil Ustaz Nazli Musa, dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihaz zalimun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته مستنى بسنته ومن جاهد بجهاد إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Semati sahabat saya Fadil, salah dua makna pengusi pada malam ini, sahabat saya Fadil Dr. Zuhdi, Tuan Nazir, Tuan Nazir, Tuan Kuasa Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, pimpinan masyarakat, seterusnya kepada sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam berbahagia ini dapat kita berbincang dan memperingati satu tokoh yang diingat oleh umat Islam di seluruh pelosok dunia. Satu tokoh yang dapat membangkitkan semangat umat Islam dalam keadaan umat Islam pada ketika ini perlu seorang tokoh untuk membangkitkan semangat jihad kepada umat Islam yang seolah-olah semangat jihad ini sudah mati pada batang tubuh umat Islam. Dan kita kena ingat bahawa kehinaan yang ditimpa kepada umat Islam hari ini akibat daripada umat Islam itu sendiri. Kehinaan umat Islam di mana-mana hari ini akibat daripada sikap umat Islam itu sendiri. Selain daripada hadis yang dinyatakan oleh Dr. Zuhdi tadi, Nabi menyatakan bahawa ma taraka qaumun al-jihad illa zillun. Apabila satu kaum meninggalkan jihad, semangatnya sudah mati pada batang tubuh umat Islam, maka Allah kata kehinaan yang akan ditimpakan kepada kamu. Justru itu nyatanya hari ini bahawa kehinaan yang ditimpa umat Islam di mana-mana hari ini, kesalahan umat Islam yang sudah mematikan semangat jihad pada batang tubuh mereka. Inilah kehinaan yang ditimpa kepada Allah apabila umat Islam sudah mematikan ruh jihad dan semangat jihad pada batang tubuh mereka. Dan inilah kajian Yahudi, musuh-musuh Islam. Mereka tahu nak hina umat Islam, kita matikan semangat jihad yang ada pada diri mereka. Jangan ada sedikit pun roh jihad pada diri mereka. Apabila semangat jihad, roh jihad sudah tidak ada, maka hinalah umat Islam. Inilah sebabkan mereka mengkaji Al-Quran, dan inilah mereka mengetahui di mana kelemahan senjata untuk menundukkan umat Islam. Oleh itu kita perlu tokoh seperti ini. Itu sebab orang memperingati siapa dia Syahid Syekh Ahmad Yasin. Orang memperingati apa dia siapa Syahid Dr. Abdul Aziz Rantisi. Kerana mereka, bagi mereka, inilah dia yang mampu untuk menyuntik semangat mereka. Itu sebab hari ini kita nak menyuntik semangat jihad kepada umat Islam. Kali ini perintah Allah SWT dalam Quran, harridil mu'minina 'alal qital. Kamu kobarkan, suntik semangat Islam untuk meneruskan perjuangan ini. Ini kerja kita sekarang, untuk menyuntik, mengobarkan semangat jihad yang ada kepada umat Islam yang hampir-hampir sudah mati, apa memang sudah mati pada batang tubuh umat Islam. Itu sebab tuan-tuan, kita merasakan bahawa Syekh Ahmad Yasin kalau ikut fizikal dia memang tak larat tuan-tuan, berkursi roda, lumpuh, nak berdiri pun kena papah. Tetapi fizikal macam ini tuan-tuan, kalau orang di Malaysia ni fizikal yang lumpuh, duduk di rumah je lah. Tetapi bagaimana semangat yang ada kepada beliau, bagaimana beliau hari ini walaupun lumpuh tidak menjadi alasan untuk solat berjemaah tiap-tiap waktu ke masjid. Lumpuh bukan alasan untuk solat subuh berjemaah di masjid, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, tiap-tiap waktu solat berjemaah di masjid. Dan dia kadang-kadang lumpuh itu pun disuruh jadi imam dan terus menyuntik semangat pemuda-pemuda untuk meneruskan perjuangan ini. Itulah tokoh Syekh Al-Syahid Syekh Ahmad Yasin. Bayangkan tuan-tuan, orang yang lumpuh kerana apa? Dia membaca ayat kepada kita, ayat yang saya baca tadi, infiru khifafan wa siqala. Hendaklah kamu keluar, kata Allah, dan keadaan ringan ataupun berat.
Maka ulama tafsir menafsirkan apakah mana ringan dan berat. Ringan ini dikata kamu bujang itu ringan, kamu dah kahwin kamu berat. Tidak ada alasan. Kahwin tak kahwin mesti keluar bila sudah sampai seruan jihad. Ditafsirkan lagi ringan atau berat. Kamu kahwin tak ada anak kamu ringan, kamu kaya ada anak tidak ada alasan. Ada anak tak ada anak mesti keluar bila seruan jihad sudah sampai. Begitulah kamu sakit atau sihat, kaya atau miskin, sibuk tak sibuk, tidak ada alasan, maka mesti keluar apabila sudah sampai seruan jihad. Ini ayat Allah telah memerintahkan kepada kita. Inilah ayat yang digunakan Syekh Ahmad Yasin. Inilah ayat digunakan oleh pejuang-pejuang dulu. Itu seorang sahabat Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta, seorang yang buta. Maka bila beliau sampai seruan jihad, dia orang pertama mendaftarkan diri untuk berjihad. Maka Nabi mengatakan kepada beliau, tak usah pergilah, kamu buta, kamu ada darurat, kamu ada alasan, kamu uzur syar'i. Dia kata, tidakkah Allah menyatakan infiru khifafan wa thiqala? Tidakkah Allah kata keluar ringan atau berat? Aku ni buta berat, aku tak kira Allah kata ringan berat, mesti keluar. Terus aku mesti keluar, kurang-kurangnya aku dapat meramaikan tentera Islam, akan menggulungkan musuh, kurang-kurang aku akan menjaga kemah-kemah Islam. Maka Rasulullah nak kata apa? Sebab dia berpegang kepada hadis Nabi, kepada ayat Quran yang menyuruhkan kita keluar. Tidak ada alasan. Inilah ayat digunakan Syekh Ahmad Yasin, tidak menyatakan alasan lumpuh untuk tidak keluar. Saya semasa saya berada di sana, maka yang pertama kali saya nak jumpa mujahidin yang ada di Gaza sana. Bukan senang nak jumpa, saya dah berkali appointment nak jumpa tuan-tuan. Akhirnya ditadi Allah saya bertemulah. Nak bertemu dengan mujahidin Hamas ini, Brigade Qassam ini pada waktu malam. Dan kami pergi rombongan tu bukan ramai, 4-5 orang saja dibawa. Pergilah ke atas bukit. Di bukit yang mana bila kita berdiri atas bukit ini, kita nampak seluruh bandar Gaza. Dan inilah target Israel, nak menawan tetapi tidak mampu. Ditawan oleh Israel kerana mujahidin Hamas sudah berkawal di situ. Kerana kalau ditawan bukit itu, seluruh bandar Gaza itu kelihatan di atas bukit itu. Maka itulah bertubi-tubi cuba ditembusi oleh Israel. Tidak bertanya kekuatan mujahidin Hamas yang ada di situ. Saya pergi sepadan 1 km, 1.5 km daripada Israel berada. Yang saya kagum sekalian, saya bertemu dengan seorang sahabat mujahidin ini, seorang yang berkaca mata hitam di waktu malam, memegang senjata. Jadi saya pun nak salam dengan beliau. Saya ulur tangan saya, dia tak peduli je. Dalam hati saya sombong sangat mujahidin. Tapi bila kawan dia nampak, tuan-tuan, kawan dia minta maaf, ambil tangan dia, ulur salam dengan saya, tuan-tuan. Maknanya dia seorang buta, tuan-tuan. Terbayang ke tuan-tuan, seorang buta duduk di Jabah sana, di medan perjuangan. Dia buta, bukan nampak apa, tuan-tuan. Udahlah malam gelap, dia buta lagi. Kalau walaupun dia pegang senjata, kalaulah katakan Israel datang, dia bukan boleh nampak, buta. Tetapi kenapa dia berada di medan perjuangan? Dalam hati saya, kalaulah orang buta di Malaysia ni tempat dia duduk rumah aja dah, makan minum berak tidur kencing, tiap bulan Baitumal bagi. Itulah orang buta di Malaysia. Tetapi beliau berada di medan perjuangan. Saya bertanya kepada beliau, wahai saudara, saya kata, mengapa berada di medan perjuangan ni saudara buta? Saudara bukan nampak apa, kalau saya datang saudara nampak apa? Kenapa berada di sini? Baik duduk di rumah, saya kata. Dia jawab dengan saya, dan saya terngiang-ngiang dalam ingatan saya sampai hari ini. Dan dia cakap itu menaikkan bulu roma saya, tuan-tuan. Ya akhi, dia berkata, ya akhi, aini sabaqani ilal jannah, dia kata. Saudara, dia kata, mata aku dibuta dalam peperangan Al-Furqan 22 hari diserang hebat oleh Israel dulu. Mata aku ni buta, mata aku ni kata cacat, maka tercabut akibat serangan Israel peperangan 22 dulu. Itu sebab aini sabaqani ilal jannah, aku telah ibaratkan kedua mata aku sudah mendahului aku menuju ke syurga Allah Ta'ala, sedangkan tubuh aku belum lagi menuju ke syurga Allah Ta'ala. Dan itu sebab aku berada di sini. Aku tidak akan biarkan setitik darah aku menitis di rumah, biar menitis di sini, dan biar seluruh tubuh aku akan menjejak dua mata aku yang telah dulu menuju syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, seorang buta, tuan-tuan, seorang buta, seorang lumpuh, berkursi roda. Yang kita apa alasan hari ini tidak berjuang? Apa alasan nak jawab dengan Allah Ta'ala yang kita tidak berjuang? Kita kata sakit kepala sikit, berdebar, kata Allah. Orang yang buta pun pergi berjihad, orang yang lumpuh pun pergi berjihad. Kamu tidak sakit kepala, sakit tangan sikit, demam sikit tidak keluar,
Apa alasan kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu sebab saya arahkan supaya kita pejuang Islam meletakkan Syekh Ahmad Yasin di bilik kata di mana, supaya bila melihat wajah beliau kita malu kita yang segar bugar, kita yang sihat ini tidak mau keluar, beliau yang berkursi roda lumpuh pun terus keluar. Apa alasan kita nak jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Begitu malu kita tuan. Saudara sekalian, dengan semangat yang ada kepada mereka, berpandukan kepada ayat yang menyuruh kita keluar. Bila sudah sampai seruan jihad, tidak ada alasan apapun kamu mesti keluar untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab bagi saya tuan-tuan, saya sudah menekat untuk menyertai ASEAN Caravan, negara-negara Asia yang menuju ke Gaza ikut jalan darat. Saya pakat isteri saya pun, isteri saya tak ada masalah, mak mentua saya pun tak ada masalah. Pergilah, asalkan untuk agama Allah pergilah, tidak masalah. Bagi saya tuan-tuan, apa sangatlah perjalanan sebulan ini tuan-tuan nak bandingkan apa yang telah diberi oleh perjuangan Hamas di Palestin. Apa sangat saya kata. Yang saya doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa saya sepanjang perjalanan. Yang menjadi malu kita tuan-tuan, bagaimana yang banyak mencerongkan ini orang-orang bukan Islam, orang-orang India yang bukan Islam, beragama Hindu, yang ramai menyertai, yang meninggalkan kerja mereka, meninggalkan keluarga mereka sebulan lebih, dan mereka menganggap mereka ni anak cucu Mahatma Gandhi yang memperjuangkan hak manusia, yang bencikan kezaliman. Mereka bersungguh sangat nak membebaskan umat Islam di Palestin. Malu tuan-tuan. Sebab tu yang layak untuk membebaskan kita sebagai orang Islam. Kita yang patut ke sana membebaskan umat Islam, bukannya orang bukan Islam. Malukah kita dengan Michelle Corey, seorang Amerika wanita yang belum kahwin lagi, mati di Palestin. Corey tuan-tuan, sehingga Dr. Mahathir pun buat kapal itu namanya Corey. Seorang yang pergi ke orang Amerika, yang pergi ke Palestin, yang memperjuangkan hak kemanusiaan orang Palestin, sehingga beliau mempertahankan rumah-rumah dan tanah orang Palestin supaya tidak ditolak oleh tolak Israel. Dia menjadikan badan sebagai benteng supaya tidak ditolak, sehingga patah remuk tulang-tulangnya, mati. Seorang Amerika yang bukan agama Islam, patah tulangnya, remuk tulangnya tuan-tuan, mati kerana umat Islam di Palestin. Di mana orang Islam? Tak malu ke kita? Malu tuan-tuan. Tidak ada kena mereka dengan orang Palestin, orang Islam. Tidak ada kemana dia dengan bumi Palestin, tidak ada kemana dengan Masjid Al-Aqsa. Tetapi dia sanggup menyerahkan tubuhnya, nyawanya, semata-mata memperjuangkan umat Islam di Palestin. Di mana orang Islam? Ini kadang-kadang kita pun malu. Mereka yang bersungguh untuk bersama. Itu saya menekat tuan-tuan, saya pergi. Kita ikut jalan darat, bermula daripada Iran, turun daripada bandar yang bawah sekali di Zahedan sana, naik bandar ke bandar, berkempen untuk demonstrasi di bandar, kempen untuk membebaskan Palestin. Habis Iran tuan-tuan, kita masuk ke Turki, pergi bandar Turki, ke bandar Turki kita berkempen juga. Sehinggalah kita masuk ke Syria. Syria pula saya terpilih beberapa orang untuk pergi ke Lebanon, berkempen di Lebanon untuk pembebasan Palestin. Sehinggalah kami, akhirnya saya 8 orang antara terpilih untuk naik kapal laut daripada Latakia, yang tempat sedang dibom sekarang ni, Latakia di pelabuhan itu. Naik kapal 8 orang terpilih, yang lain semua akan naik ke terbang daripada Damsyik itu menuju Al-Arish, membawa barang-barang bantuan, termasuk 4 biji ambulans yang kita bawa, van nak dibawa. 8 orang naik kapal laut. Walaupun kami dikhabarkan ditembak oleh Israel, kawan saya dah bagi tahu isteri saya, kapal yang saya naik dah kena bom. Isteri saya dah menangis tuan-tuan. Ingatkan saya dah mati syahid di sana tuan-tuan. Punya kami ni cuma diikuti tuan-tuan, kapal kami diikuti oleh 2 kapal perang Israel. Sebab kami tak masuk ke pelabuhan di Gaza sana, kami pergi ke pelabuhan Al-Arish di pelabuhan Mesir. Cuma kami ditakut-takutkan dan berlega-lega di atas kapal perang, kapal terbang perang Israel. Tapi untuk pengalaman tuan-tuan, perasaan kami sedikit pun kami tak takut. Sebab kami sudah menekat untuk meninggalkan keluarga kami, tanah air kami, semata-mata untuk umat Islam di Palestin. Itu yang berlaku. Untuk bayangkan naik kapal, beberapa hari tuan-tuan naik kapal, kawan kami dah sampai, dah masuk ke Gaza, yang kami tak masuk lagi.
Sehinggalah pengalaman kami ini dah sampai 3 batu nak berlabuh ke pelabuhan, kami dihalang untuk berlabuh. Bayangkan tuan-tuan, bermacam-macam alasan. Dia kata kapal penuh, tunggu kapal beralih, beredar, masuk pula. Dah 2-3 hari duduk di kapal, di laut tuan-tuan. Tu sebab saya sudah menekat tuan-tuan, pada ketika itu musim sejuk, saya sudah menekat, saya nak terjun kapal, nak berenang pergi ke pelabuhan tuan-tuan. Saya dah buka baju saya, sebab saya memang pandai berenang, bukan acah saja tuan-tuan. Dan saya fikir kalau saya terjun, tentu rescue akan sambut saya, itu je lah. InsyaAllah saya berenang musim sejuk. Jadi kalau saya buat gini, saya kata saya bagi setengah jam. Kalau tak bagi berlabuh, saya akan terjun. Ya? Akhirnya kapten kapal berunding, akhirnya diberilah kami berlabuh. Dah sampai berlabuh pula tuan-tuan, dibagi satu kren saja nak mengangkut barang bantuan. Sedangkan besok mereka nak balik lah. Orang yang kumpulan kami dah masuk Gaza nak balik dah. Akhirnya kami buat kecoh-kecoh lagi. Akhirnya dibenarkan kami pergi juga malam tu dengan memandu keempat ambulan yang barang ni kemudian lah kami uruskan hantar ke Gaza. Pergilah tuan-tuan, saya memandulah satu buah ambulan untuk ke sana tuan-tuan. Ya, walaupun kekok sikit left hand drive ni, tapi alhamdulillah masuklah. Dan alhamdulillah saya walaupun sehari besok nak balik, pergi malam ni, kami bersempatan juga berjumpa dengan Perdana Menteri Palestin Dr. Ismail Haniyeh. 3 kali saya pergi, 3 kali saya kesempatan untuk bertemu dengan beliau. Bayangkan orang pergi 6 jam dapat wira negara. Saya dah 3 kali pergi, apa tak dapat anugerah tuan-tuan. 6 jam saja berada di Gaza dapat wira negara. Kita dah banyak kali pergi tuan-tuan, mengharungi bermacam-macam, apa pun tak dapat anugerah lagi. Itulah rakyat kita menilaikan. Tapi kita kisahlah. Ya, dan kita juga kesempatan pergi ke rumah Dr. Ismail Haniyeh, rumah Perdana Menteri. Pejabat yang hancur baru ni, kami berada di pejabat itu. Hancur, dibom oleh Israel. Sebab sekarang Israel target dia nak bunuh Dr. Ismail Haniyeh, nak melumpuhkan pentadbiran di Gaza. Kami pergi ke rumah beliau tuan-tuan. Di mana rumah dia? Kami sembahyang di masjid. Di masjid itu masa bulan Ramadan kami pergi. Dialah menjadi imam tiap-tiap malam. Perdana Menteri tuan-tuan menjadi imam kepada rakyat tiap-tiap malam. Allah, saya terfikirlah tuan-tuan, bila pula Perdana Menteri aku nak jadi imam. Saya kata saya cemburu tuan-tuan. Saya nak merasa Perdana Menteri pula jadi imam. Saya kata saya cemburu dengan Palestin yang memiliki Perdana Menteri yang boleh jadi imam. Kemudian dibawa kita pergi ke rumah dia, dicorok-corok belakang masjid. Saya ingat pergi Putrajaya mana pula tuan-tuan. Malangnya rumah Perdana Menteri di kawasan Setinggan, rumah flat tuan-tuan. Dia kata itulah rumah aku. Allahu Akbar. Perdana Menteri, bukan JKK tuan-tuan, Perdana Menteri. Duduk di kawasan Setinggan, di kawasan flat. Boleh terbayangkan tuan-tuan. Saya dibesarkan di sini, saya tidak akan ubah gaya hidup saya. Ini yang terbiah kepada menteri-menteri saya, jangan ubah gaya hidup. Di mana kamu dibesarkan, di mana kamu duduk di situ bersama dengan rakyat. Allahu Akbar. Inilah pemimpin yang berjiwa rakyat, yang tidak mengira di mana mereka duduk. Ini tuan-tuan di atas semangat mereka. Itu sebab orang-orang Gaza hari ini semangat begitu kuat. Bayangkan tuan-tuan, saya bertanya dengan mujahidin yang bertugas di malam ini. Mereka ini murabitun tuan-tuan. Mereka tidak dibayar 1 sen oleh kerajaan. Yang menyambung nyawa mereka duduk tengah malam itu, mereka tidak bayar walau 1 sen oleh kerajaan. Mana hari ini perjuangan Islam hari ini tak dibayar. Mereka tidak dibayar. Siang kami dah bekerja, dia kata untuk anak bini kami yang doktor-doktor, yang pesyarah-pesyarah, yang peniaga-peniaga, yang petani-petani, yang mahasiswa-mahasiswa. Malam kami bertugas untuk agama dan negara kami. Tidak dibayar 1 sen oleh kerajaan. Ini yang tidak ada tuan kepada kita, keikhlasan mereka demi agama mereka. Ini semangat yang begitu kental pada mereka. Itu sebab mereka dibom bertubi-tubi. Ini perancangan Israel. Dia hendak berterusan orang-orang Palestin menjadi pelarian. Itu pertama kali dalam perang Al-Furqan, 22 hari yang diserang mula-mula dulu begitu dahsyat. Pertama kali yang diroboh Israel adalah tembok yang memisahkan antara Gaza dengan Mesir. Dirobohkan tembok misal Gaza dengan Syria. Dirobohkan ini supaya bila diserang Gaza ini, orang Palestin akan menjadi pelarian ke Mesir. Tapi malangnya bila dirobohkan benteng memisahkan, tembok memisahkan antara Gaza dengan Mesir, diserang begitu hebat manapun, orang-orang Gaza tidak berganjak di bumi mereka. Ini yang mengherankan Israel. Dia hendak mereka jadi pelarian. Maka bila kita tanya kepada orang Gaza, pasal apa kamu tak lari? Dia kata kami dah pengalaman. Bila serang kami lari, bila serang, sampai bila kami nak jadi pelarian? Sekarang kami sudah pengalaman. Kami menekat, serang macam mana pun, biar hancur rumah kami, biar kami sebatan kalau, kami tidak akan tinggal walau seinci bumi kami, biar kami mati di tanah air kami sendiri.
Ini semangat orang Gaza. Hatta kita nak bawa anak yatim pun dia tak benarkan. Hatta kita nak bawa janda pun dia tak benarkan. Nak kahwin sini, dia kata. Semangat mereka begitu kekal. Dan itulah kita lihat wajah mereka begitu ceria. Tidak ada pun wajah mereka yang gelabah, yang risau, yang boleh seram bila masa. Ini semangat kekuatan yang ada kepada mereka. Sahabat sekalian, ini yang terlalu banyak. Itu sebab bertuah siapa yang dapat menjakkan kaki ke bumi Gaza, bumi yang telah menumpahkan darah syuhada begitu banyak di sana, begitu bertuah. Dan itu sebab Allah menyatakan allazi barakna haulahu, yang kami berkatkan di sekeliling Masjid Al-Aqsa itu, termasuk di Gaza itu penuh keberkatan kita berada di sana. Jadi inilah semangat yang ada. Itu sebab saudara sekalian, sikit sekali kongsi bagaimana kematian Syekh Ahmad Yasin. Beliau keluar sembahyang subuh dan ditunggu helikopter pakcik menuju tepat kepada beliau, sehingga pecah dua kepalanya, keluar otaknya. Orang yang menatap wajah orang yang syahid ini, itu sebab orang yang menatap wajah orang syahid dengan berseri-seri ceria mukanya tuan-tuan, dengan semerbak kasturi seluruh kampung pada hari itu dengan kematian Syekh Ahmad Yasin. Itu sebab orang yang menatap wajah orang yang syahid dengan membau kasturi, semerbak kasturi ini bukan akan melemahkan mereka, tetapi akan menyuntik, mengubah semangatnya melihat untuk menjejak beliau untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Menyuntik semangat, berkobar masing-masing bersemangat untuk bersama-sama menuju syurga bersama Asy-Syahid Syekh Ahmad Yasin. Ini kalau orang yang menatap wajah orang-orang yang syahid dengan begitu berseri mukanya, dengan semerbak kasturi baunya, ini akan menyuntik, akan mengubahkan semangat kita untuk sama terus berjihad untuk menjejak beliau menuju syurga Allah. Itu sebab kalau ke sana, Ustaz Ridwan memberitahu semuanya menginginkan untuk syahid. Syahid tidak ada sedikit pun ketakutan yang ada kepada mereka. Begitu hebat semangat yang ada kepada mereka yang perlu kita ambil. Itu sebab kita ke sana bukan sekadar membantu, tetapi nak mengambil semangat roh jihad yang ada pada mereka untuk kita bawa dalam negara kita, untuk kita perjuangkan Islam di negara itu. Itu yang lebih besar bagi kita sebenarnya. Itu sebab bila kita sampai di Gaza, mereka tak kata kamu bawa apa. Tak, mereka tak kata pun. Yang dia kata kami tak perlukan apa-apa. Yang kami perlu dengan kehadiran kamu di sini sudah cukup menyuntik semangat kami, memberi kekuatan pada kami bahawa keperjuangan kami di sini bukan kami seorang, malah seluruh penduduk dunia yang datang Englandnya, yang dari India, Pakistannya, Malaysia, Indonesia, sebenarnya di seluruh sana bersama perjuangan kami. Ini sudah cukup bagi kami untuk menyuntik semangat kami untuk terus berjuang di sini. Itulah semangat mereka. Itu sebab kita akan terus untuk hadir ke sana. Sehinggalah saya bagi tahu Perdana Menteri bahawa ini bukan kali pertama, bukan terakhir. Saya akan datang lagi, saya kata, sehinggalah bumi Palestin dibebaskan di tangan Israel laknatullah. Memang 3 kali saya bagi dia kenal dengan saya. InsyaAllah Dr. Ismail Haniah. Dan saya pun bila pergi rumah dia, berada di masjid dia suruh saya tolong bangkit. Saya lah ucap khabar ya Yahud, Jaish Muhammad Sawfa Ya'un. Pergi rumah dia pun dia suruh sebut lagi, kata dia orang ikut bersama, kata tu dia amat kenal dengan kita. Itulah tuan-tuan berapa banyaknya perlu kita ambil, beberapa perkara yang perlu. Dan bagi kita memanglah kita sedih dengan menimpa umat Islam di Rohingya sebagai, tetapi tuan-tuan apa yang berlaku di Palestin berbeza. Bagi kita Palestin ini adalah jantung hati umat Islam. Itu bagi kita. Walaupun kita nak ke Rohingya baru ni, kita stop bila berlakunya serangan di Palestin, di Gaza sana. Berbeza bagi kita. Jadi insya-Allah baru kita akan terus berdoa dan kita akan terus pergi ke sana membantu mereka sehinggalah kita pastikan bumi Palestin akan kembali kepada umat Islam secara total insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Ibn Azli Musa, tuan-tuan yang telah berkongsi pengalaman yang sangat menarik dengan kita pada malam ini, bagaimana kehebatan budaya umat Islam di Palestin yang sangat cinta dan gemarkan kepada jihad dan juga mati syahid. Syekh Ahmad Ismail Yasin, tuan-tuan sekalian, sebagaimana disebut tadi, seorang yang gemar dan cinta kepada mengimarahkan masjid. Tahun 60-an tuan-tuan, semasa fahaman Ba'ath, sosialis Arabism menjadi fenomena negara Arab, bukan Palestin saja. Di Mesir, Jamal Abdel Nasser, tuan-tuan sekalian, Ba'ath, sosialis Arabism. Habib Bourguiba di Tunisia, di Aljazair, Boudiaf, tuan-tuan sekalian, Muammar Gaddafi di Libya, Saddam di Iraq, tuan sekalian, Hafiz Al-Assad di Syria, sama di Palestin, tuan sekalian. Gerakan PLO, Abu Ammar, mereka ni sangat mengimani fahaman Ba'ath, menyebabkan tuan-tuan rumah Allah tidak subur, tidak diimarahkan dengan baik.
Yahudi kata, kami Yahudi tidak gentar kepada pejuang-pejuang Palestin selagi mana salat subuh kamu tak seramai salat Jumaat kamu. Maka di atas kesedaran inilah Syekh Ahmad Yasin dan teman-teman Murabi lain mereka menghidupkan masjid, terutama menggerakkan anak-anak muda. Anak-anak muda antaranya pada masa tersebut seperti Dr. Abdul Aziz Rantisi, seperti tuan-tuan Ismail Haniah tadi, Said Siam, tuan-tuan sekalian, dibuat kempen, dibuat halakah-halakah ilmu, dibuat usrah sebagainya, dan ada kekuatan mereka lancarkan intifadah pada tahun 1987 untuk 5 tahun fasa pertama sampai tahun 1993, tuan-tuan sekalian. Daripada Hamas ni tuan-tuan mereka lancar Kataib Al-Qassam, yakni Brigade Al-Qassam. Contoh pemimpin itu Syekh Salah Syahadah yang gugur sebagai syuhada, tuan-tuan sekalian. Jadi bagaimana mereka ni pilih anak-anak muda yang rapat dengan masjid, anak-anak muda yang puasa Isnin dan Khamis, dan sebagaimana Ustaz Azli sebut, mereka berpendidikan. Tuan-tuan, mereka ni bukan kata orang dah tidak ada matlamat hidup, tidak. Orang yang frustrated, tidak, tuan sekalian. Mereka ni pensyarah universiti, mereka pelajar-pelajar universiti, dan mereka ni kuat, ingatan mereka ni kuat. Sebab apa? Mereka sentiasa ada dalam halaqah Al-Quran. Tuan-tuan ditanya pasal apa mereka pakai bergambar pakai tutup, nampak mata 2 biji saja. Jawapan sebab mereka tak mau riak, tak mau wujudnya riak takabur, tuan-tuan sekalian. Tetapi kalau di mati syahid, gambar mereka ni yang ditampak di mana-mana, tuan sekalian. Masing-masing ahli keluarga bangga dengan keluarga mereka yang gugur sebagai syuhada. Itu penjelasan kepada budaya di Palestin yang menyebabkan rakyatnya sayang kepada jihad dan juga mati syahid. Baik, yang kedua, kita pergi kepada panel kita untuk pusingan kedua, tuan-tuan. Sekitar 10 hingga 13 minit saya nak minta pandangan Dr. Zuhdi Marzuki yang juga seorang pengkaji sains politik dan juga pengkaji gerakan Islam Timur Tengah, tuan-tuan, untuk menjelaskan kepada kita tentang fenomena Arab Spring dan apakah kaitannya dengan usaha untuk membebaskan Palestin. Sejauh manakah Arab Spring membantu kepada perjuangan umat Islam di bumi Palestin? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, dunia hari ini telah menyaksikan suatu pertembungan yang tidak berkesudahan di antara dunia Islam, umat Islam, dengan masyarakat Barat. Pertembungan itu berlaku sepanjang masa. Antaranya melibatkan pertembungan yang berlaku di Bosnia Herzegovina, Perang Teluk yang pertama, sehingga Saddam Hussein pada waktu itu kalah. Berlakunya peristiwa pengeboman bangunan WTC di Amerika, kemudian diikuti dengan pencerobohan tentera bersekutu NATO di Afghanistan, pencerobohan tentera tajaan Kristian di Sudan, dan seluruh wilayah Islam sebenarnya adalah bergolak disebabkan pertembungan dengan masyarakat Barat. Apakah kunci penyelesaian kepada masalah-masalah ini? Apakah kunci penyelesaian kepada masalah Afghanistan? Apakah kunci penyelesaian kepada masalah di Iraq, masalah di Syria dan seluruh dunia Islam? Kunci penyelesaiannya ialah Palestin. Pergolakan yang berlaku di antara dunia Islam dengan Barat sekarang disebabkan oleh bumi Palestin. Apa yang berlaku di Afghanistan selain daripada membebaskan negara Afghanistan, di antaranya cita-cita mereka untuk membebaskan Palestin. Ini sebenarnya kunci penyelesaian kepada pertembungan Islam dengan Barat. Selagi mana tidak diselesaikan masalah Palestin, maka selagi itulah akan bertembung di antara Islam dan Barat. Atas asas itulah masyarakat Barat mereka cuba untuk melemahkan kerajaan-kerajaan Islam, melemahkan mana-mana negara yang kelihatan bersuara atas isu Israel dan Palestin. Negara Sudan, negara Afghanistan, dan yang terlebih
Utama sekali ialah negara Iraq sewaktu diperintah oleh Saddam. Walaupun Saddam Hussein ini penganut Ba'ath dulu, tetapi selepas peperangan Teluk yang pertama, beliau dikatakan kembali kepada Islam. Malah Syekh Yusuf Qaradawi menyatakan beliau mati syahid. Saddam Hussein ini sewaktu digantung, dia mengucap kalimah syahadah 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 kali dia mengucap. Bila kerajaan yang dinominasikan oleh kumpulan Syiah nak tutup muka dia, dia kata tak payah tutup, dan dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 3 kali. Lalu disebut oleh Yusuf Al-Qaradawi berdasarkan kepada sebuah hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalimahnya bercakap la ilaha illallah, masuk syurga. Sebab itu Yusuf Qaradawi dan ikhwan muslimin menyatakan dia mati syahid. Apakah sumbangan Saddam Hussein walaupun dalam keadaan dahulunya dia ni seorang Ba'ath, seorang yang menindas ulama, tetapi sewaktu matinya, sewaktu disebut sewaktu ditangkap dalam lubang tempat dia bersembunyi itu, dia berada di atas sejadah. Wa kana mushaf maftuhan, bahkan kitab Al-Quran depan dia terbuka waktu ditangkap. Di antara sumbangan besar Saddam Hussein ini ialah kerana menakutkan Israel. Waktu perang Teluk itulah kita lihat peluru pepandu Scud dilancarkan berpuluh-puluh ke Israel. Jadi seluruh dunia Islam ini, walaupun kerajaan-kerajaan mereka asalnya Ba'ath itu, akhirnya mereka mahu membebaskan Israel. Sebab itulah Barat berusaha untuk menjatuhkan mana-mana pimpinan yang bercakap tentang pembebasan Israel. Sama ada di Timur Tengah, sama ada di Pakistan, sama ada di Bangladesh, sama ada di Rantau Melayu. Bila ada pemimpin-pemimpin yang naik dan mereka mula bercakap tentang persoalan membebaskan Palestin, pada ketika itu akan ada usaha untuk menjatuh. Tidak ada jalan mudah bagi mereka yang menyatakan untuk mendirikan pemerintahan Islam dengan berperang, ataupun bagi mereka yang menyatakan untuk mendirikan pemerintahan Islam dengan revolusi ataupun pilihan raya. Semua jalan ini akan menghadapi tentangan daripada Amerika dan sekutu-sekutu dia. Selagi mana itu adalah cara yang diambil oleh kumpulan Islam. Jangan kita kata pilihan raya pun tak penting. Jangan kita kata hanya berperang untuk menegakkan negara Islam sahaja yang betul. Tak, sama. Semua. Selagi mana dinamakan untuk menegakkan pemerintahan Islam yang akhirnya membebaskan Palestin, akan ada usaha untuk menggagalkan. Tetapi Allah menjanjikan kepada kita, Allah sebut wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allah sebut, walaupun Allah sebut panjang lebar tadi sebelumnya, yang Allah nyatakan bahawa orang-orang yang berjihad dengan harta benda mereka, dengan jiwa raga mereka, yaghfir lakum dhunubakum, Allah ampunkan dosa mereka, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah masukkan mereka dalam syurga, mereka mendapat kemenangan yang sebenar. Dzalikal fawzul azim. Orang yang berjuang ini, dia mendapat kemenangan yang sebenar di hari akhirat. Tetapi manusia ini sifatnya mahukan kemenangan yang cepat. Walaupun Allah janjikan kemenangan di akhirat, Allah janjikan kemenangan yang besar, diampunkan dosa, Allah janjikan mereka dimasukkan dalam syurga Jannatul Adnin, tetapi manusia ini disebut oleh Allah, bal tuhibbunal ajilah. Manusia ini sukakan perkara-perkara yang segera.
Antaranya kemenangan segera, kemenangan yang cepat. Lalu Allah jawab, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah. Dan selepas itu, selain daripada kemenangan yang hakiki di akhirat, Allah menjanjikan sesuatu yang kamu suka, iaitulah pertolongan Allah, pertolongan daripada Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat, iaitulah kemenangan di dunia. Lalu Allah berikan kemenangan-kemenangan itu dalam keadaan yang kita tak jangka. Selepas golongan gerakan Islam berusaha, tiba-tiba Allah berikan kemenangan, seperti mana yang berlaku di Tunisia, seperti mana yang berlaku di Mesir. Mesir ini rakyat je puluh juta, ulama je ramai, dan seperti yang berlaku di Libya dan sekarang sedang berlaku di Syria. Apa yang berlaku ini tidak dijangka, hanya disebabkan oleh tekanan-tekanan terhadap ekonomi yang akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada kumpulan Islam. Walaupun ada pelbagai masalah sekarang, dan masalah itu ditimbulkan oleh Barat, oleh Israel. Bila ada seorang anggota parlimen pembangkang ditembak di Tunisia, sampai sekarang tak diketahui siapa yang tembak. Ini semua adalah suatu bentuk yang biasa kita maklum, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh ejen-ejen perisikan Mossad Israel untuk menimbulkan kacau bilau. Apa yang berlaku di Mesir yang kemudian diikuti dengan bantahan golongan sekular terhadap kepimpinan Dr. Mursi, semua ini adalah perkara-perkara yang bukan terjadi dengan tidak dirancang. Ia dirancang. Kerana apa mereka takut? Kerana yang paling jelas, apabila antaranya Dr. Mursi menjadi Presiden Mesir, yang pertama sekali ialah buka sempadan Rafah. Ini sahaja sudah menjadi suatu perkara yang menakutkan Israel. Membuka sempadan Rafah. Bukan nak menghantar senjata, hantar bantuan dulu, menghantar bantuan kemanusiaan. Itu pun sudah menggerunkan Israel. Apalagi kalau selepas ini Syria berjaya dibebaskan oleh kumpulan Islam yang membentuk kerajaan sekarang, kerajaan pembangkang ataupun kerajaan persekutuan pendukung-pendukung ulama di Libya, di Syria. Kalau Syria berjaya menjadi seperti Mesir, akan dibuka pula sempadan Bukit Golan yang memungkinkan untuk sampai ke tebing barat. Perkara yang amat ditakuti oleh Israel dan sekutu-sekutunya. Sebab itu muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, cara Barat untuk menguasai negara-negara yang ramai umat Islam ialah dengan mewujudkan station master mereka, mewujudkan orang-orang yang boleh mengikut mereka. Cuba kita lihat sebagaimana yang berlaku dalam sejarah di Asia Tenggara. Apabila Singapura disingkirkan daripada Malaysia, apa tentera senjata yang ada pada Singapura? Tak ada senjata, tak ada tentera. Siapa yang melengkapkan mereka selepas itu? Singapura, Amerika. Sebab itu persenjataan Singapura sekarang berbanding dengan Malaysia, maaf cakaplah, tanyalah kepada bekas-bekas jenderal tentera, kalau bandingkan persenjataan kita dengan Singapura, jauh tertinggal. Itu Singapura, 100 orang bersenjata pun boleh masuk, apalagi kalau masuk dengan kapal amfibia yang penuh dengan tank dalam. Ini baru naik bot biasa. Jadi memang itu menjadi suatu bentuk bagaimana mereka mewujudkan di Asia Tenggara Singapura, yang pernah disebut oleh almarhum Dr. Zulkifli, Profesor Zulkifli Muhammad, Israel di Asia Tenggara.
Sebab itu kebimbangan terhadap gerakan Islam, bila gerakan Islam menang menguasai kerajaan, walaupun dalam keadaan mereka mungkin tidak menjadi pemimpin, mereka hanya bersekutu dengan kerajaan yang ada, seperti di Indonesia dan seperti di Malaysia, insya-Allah. Walaupun dalam keadaan seperti itu, ia menimbulkan kebimbangan kepada masyarakat Barat dan juga pendukung-pendukung Zionis. Kita yakin bila umat Islam menang, sama ada melalui revolusi, sama ada melalui persenjataan, sama ada melalui pilihan raya di setiap negara-negara ini, ia akan membawa suatu pembaharuan yang besar ke arah menyelesaikan masalah tadi. Kunci kepada masalah tadi iaitulah pembebasan Palestin. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Dr. Zudi Marzuki di atas perkongsian berkaitan kesan Arab Spring kepada bumi Gaza, tuan-tuan sekalian. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dia Hamas merupakan adik-beradik kepada Ikhwan Muslimin. Mereka sangat akrab, tuan-tuan sekalian. Kalau kita pergi Gaza, kita akan jumpa beberapa masjid yang dinamakan dengan nama Syahid Imam Hasan Al-Banna. Beberapa buah masjid, tuan-tuan sekalian, nama masjid besar Masjid Imam Hasan Al-Banna. Sebab sel-sel usrah Ikhwan Muslimin yang dipimpin oleh Muhammad An-Najjar, dipimpin oleh Syekh Ahmad Yasin, sel ni kuat, tuan sekalian. Gerakan ni kuat, mereka tubuh Hamas pada tahun 1987. Sebab itu Israel sangat bimbang dengan kepimpinan Dr. Mahmud Mursi yang telah menyebabkan kekuatan semakin bertambah kepada kepimpinan Syekh Ismail Haniyeh, tuan-tuan sekalian. Sebab itu mereka berusaha untuk menghuru-harakan Mesir, tuan-tuan sekalian. Di Tahrir Square, tuan-tuan, di mana Tahrir penunjuk perasaan yang ramai kalangan anak-anak muda miskin dan tidak berpendidikan dibayar, diupah, tuan sekalian, untuk memastikan Mesir sentiasa bergolak. Jadi kita pergi kepada ahli panel kita, Ustaz Nadim Musa, untuk yang kedua, Ustaz boleh terangkan kepada kita tentang kesan tarbiyah yang ditinggalkan oleh Syekh Ahmad Yasin kepada pemuda-pemuda Palestin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Memuji sahabat ahli panel, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kesan daripada tarbiyah Syekh Ahmad Yasin ni sekarang baru kita nampak. Begitu juga kesan tarbiyah Syahid Hasan Al-Banna sekarang 80 tahun lebih baru mendatangkan kejayaan Dr. Muhammad Mursi di Mesir. Kesan itu bukan dalam jangka masa pendek kita akan nampak, tetapi dalam jangka masa yang cukup panjang. Di antara pendekanan yang diberi oleh Syekh Ahmad Yasin kepada Hamas, pemuda-pemuda, supaya sentiasa untuk solat berjemaah sampai ke akhir hayat Syekh Ahmad Yasin, solat berjamaah di masjid. Dan kalau tuan-tuan cari dalam hadis ataupun sirah, Nabi SAW tidak pernah ada satu waktu solat fardu sembahyang berjemaah dengan keluarga di rumah. Ada? Kalau ada, tolong bagi kat saya. Solat fardu Nabi solat berjemaah dengan keluarga di rumah. Ini yang selalu saudara-saudara cerita, kita kena solat berjemaah dengan keluarga di rumah. Bukan solat fardu. Jadi tutup solat berjemaah di rumah tu solat sunat, qiyamul lail, tahajud, bukan solat fardu. Solat fardu bagi lelaki di masjid. Nabi tak pernah solat fardu sembahyang di rumah, sebab dia menjadi imam. Solat subuhnya, zuhur, asar, maghrib, isyak, dialah jadi imam kepada umatnya pada ketika itu, tiap-tiap waktu. Itulah di antara kekuatan dia ajar ditarbiyah, supaya itu sebab kita lihat mereka masuknya azan, semuanya akan menderu pergi ke masjid. Pertama yang mereka asuhkan supaya sentiasa berpegang kepada Al-Quran. Di mana ada masjid, di situ adalah pusat tahfiz Al-Quran. Di mana ada masjid, di situ ada pusat tahfiz Al-Quran. Dan begitu kagum kita melihat bahawa punya cerdiknya orang di Gaza yang tak pernah jumpa dalam dunia, mereka mampu untuk menghafaz Quran dalam masa 3 bulan. 3 bulan hafiz 30 juz.
Yang saya sempat berjumpa ni Ustaz, hari ni hafiz 30 juz dalam masa 3 bulan. 3 tahun tak apa lagi tuan-tuan. 3 bulan. Mana nak cari? Dan mereka target tu tahun ini 10,000, tahun depan 20,000. Hampir seluruh penduduk mereka besok yang menjadi pejuang besok, yang jadi doktornya, yang jadi inginiernya, yang menjadi peladangnya, yang jadi peniaganya, businessman, semuanya akan menjadi orang yang hafiz Al-Quran di bumi Gaza. Ini target mereka. Ini yang diasuh, itu sebab mereka. Dan satu lagi yang diasuh Syekh Ahmad Yassin kepada orang Hamas, supaya setiap orang mesti ramai mempunyai anak. Kita 3-2. Pakistan duk baca Acahan, dia kata 2 anak cukup, dia kata. Mana cukup? Duk baca Acahan, dia kata. Gambar seorang pegang 2 anak. Tu signboard di Pakistan. Dia asuh banyak anak 10, anak 12, untuk melahirkan umat Nabi Muhammad SAW. Itu sebab kita tengok bahawa ramai kanak-kanak yang terbunuh menjadi mangsa, tetapi alhamdulillah lahir pula berapa ribu kanak-kanak di bumi Gaza. Ini yang diasuh. Kita tak kau beranak. Kan Nabi suruh kita meramaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita nak meramaikan pejuang-pejuang Islam. Tak payah guna orang Bangla Pakistan. Kita hanya ramai, cukup mengundilah. Kalau seorang 10, apa guna orang Bangla? Tak payahlah. Tapi malangnya inilah kita. Dan inilah yang menjadi amalan kepada penduduk di Gaza yang telah diasuh oleh Syekh Ahmad Yassin. Saya pergi ke rumah seorang ibu yang kalau pergi sana mesti dibawa rumah ibu ni. Yang ibu ni mukanya Allah berseri-seri. Kenapa dibawa? Sebab dia telah menginfakkan 5 orang anaknya syuhada semuanya. 5 orang. Dia kata aku redha. Kalau itulah jalan yang singkat untuk anak aku masuk syurga, aku redha. Dia kata bila anak aku masuk syurga, aku orang pelahapir, aku melahirkan mereka, aku ibu mereka, dia akan menarik aku untuk masuk syurga bersama. Seorang ibu yang infak 5 orang anaknya gugur sebagai para syuhada di bumi Palestin. Ini kesan tarbiyah Syekh Ahmad Yassin. Dan kita juga perlu hari ini mengambil, jangan kita anggap bahawa solat jemaah itu satu benda yang mudah. Jangan anggap bahawa membaca Al-Quran satu benda yang mudah, satu benda yang cukup mendalam kesannya kepada kita sebagai pejuang Islam. Ini yang telah dilatih oleh Syekh Ahmad Yassin. Itu sebab bagi mereka tidak apa yang takut bagi mereka, yang mereka takut hanya kepada Allah Ta'ala. Ingatlah, kalau kita sebagai pejuang Islam hari ini kita masih ada dihantui ketakutan, takut itu, takut ini, takut sana, takut sini, maka belum sempurna iman kita. Sebab Nabi SAW menyatakan hadis, al-iman wal jubnu la yajtami'ani fi qalbin wahid. Nabi mengatakan iman dengan perasaan takut tidak boleh berhimpun dalam satu hati dan jiwa. Kalau kamu beriman, jiwa kamu disaluti dengan penuh keberanian. Biar besar mana pun cabaran, biar besar mana halangan, dia tidak takut. Yang dia takut hanya kepada Allah. Barang siapa nak pejuang Islam masih takut, belum sempurna imannya. Mesti disaluti dengan keberanian. Dia tidak takut apa pun, dengan polis ke, dengan FRU ke, dengan apa ke, dia tak takut. Yang dia takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang yang sempurna imannya. Kalau kita masih dihantui takut, kita kalau tarbiyah kerang bukan main lagi, nak pecah masjid, nak putus takbir kuat Nabi. Pergi ceramah tengok ada rela, udah ngetua patah balik. Rela aja, rela ada apa? Tengok rela benda takut. Mana iman saudara? Mana iman saudara? Kerana Nabi katakan iman dengan pasti takut berhimpun dalam satu jiwa dan hati, mesti disaluti dengan penuh keberanian. Ini muhasabah bagi kita. Jadi insya-Allah bahawa kita yakin bahawa Islam pasti akan mencapai kemenangan. Yakinlah, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Maka benar kata Allah, aku akan bagi kemenangan beriman. Bila? Tunggulah waktu ketikanya. Yang batil pasti
pasti akan kalah. Yang batil pasti akan kalah. Bila? Tunggulah waktu dan ketikanya, pasti akan kalah. Itu keyakinan yang mesti kita tanam dalam diri dan jiwa kita. Tunggulah waktu dan ketikanya. Wallahu a'lam. Masih pada Fadil Ustaz Azim Musa. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, bagaimana kita menyaksikan tuan-tuan di sebalik sosok hebat Syekh Ahmad Yassin Abdul Syahid, maka syura kepada Hamas telah melantik Dr. Abdul Rantisi, seorang doktor pakar tuan-tuan sekalian, dan Dr. Abdul Rantisi sentiasa bergerak daripada satu tempat ke satu tempat tuan-tuan sekalian dengan penuh hati-hati juga sebenarnya, sebab di Palestin masih ada segelintir collaborators ataupun pengkhianat yang melaporkan kegiatan tokoh-tokoh Hamas kepada pihak Israel. Dan tuan-tuan kena ingat di sana sentiasa berlega atas kepala kita apa dia? Unmanned aircraft ataupun pesawat tanpa pemandu, drone tuan-tuan, drone. Tuan-tuan dia bergerak atas kepala, jadi dia akan suluh kamera, dia akan tekan, dia akan cek kereta dan sebagainya. Sebab tu kereta pun mereka sentiasa bertukar. Sebulan saya tuan-tuan lepas tu Dr. Abdul Rantisi juga gugur sebagai syuhada. Dan sebelum dia syahid, dia sebut, dia kata nanti kami akhirat, kami akan sama-sama berpelukan di antara satu sama lain. Aku akan berpelukan dengan gembira Syekh Ahmad Yassin, Dr. Nizar Abdul Qadir Rayyan dengan solah syahadah. Jadi mereka membayangkan bahawa mereka akan berpelukan kegembiraan di hari akhirat tuan-tuan sekalian. Ini kelebihan lah tuan-tuan. Saya lihat manusia yang ada pride tuan-tuan sekalian. Di Palestin, apa dia tuan-tuan? Mereka tak minta sedekah. Tak ada. Kalau kita biasa, Ustaz Azli duduk kat Pakistan lama, sampai fluent bahasa Urdu tuan-tuan. Tuan-tuan dengar ada bahasa Urdu, tukar ni India ke apa tuan-tuan. Ustaz Azli boleh cakap Urdu tuan sekalian. Lama. Di Pakistan, saya biasa dengan Ustaz Azli tuan-tuan, ramai budak-budak minta sedekah biasa. Di Karachi, di Islamabad, di Mansurah tuan sekalian. Di Bangladesh lagi ramai tuan-tuan. Indonesia ramai juga tuan-tuan. Tapi Palestin tidak ada. Orang tua dia nampak kalau ada budak macam nak macam dia akan pergi tahan tuan sekalian. Mereka tak nak anak-anak ni tuan-tuan jadi jatuh maruah mereka minta sedekah. Apa mereka minta daripada kita tuan-tuan? Minta doa. Saudara tolong doakan kami, insya-Allah nanti suatu masa kita solat berjemaah di Masjid Aqsa. Budak-budak kecil saya tanya, macam mana kamu susah, kamu nak belajar susah tuan-tuan? Memang susah sungguh tuan-tuan. Kami pergi yang 2 minggu lepas tuan-tuan di sebuah sekolah tuan sekalian, tak ada uniform, semua pakai nampak baju kumuh tuan sekalian. Saya tanya kawan daripada Kementerian Pendidikan yang sama kita rombongan tuan-tuan, saya mengapa tak pakai uniform? Dia kata kalau wajib uniform 80% lebih tak mari sekolah. Sebab apa? Tak ada duit. Tak ada duit tuan-tuan sekalian. Sebab tu Muslim Care bawa duit untuk beli peralatan sekolah tuan-tuan sekalian. Kita bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Yang datang tu Syekh Ahmad Najah tu ialah pengarah hubungan luar Kementerian Pendidikan yang berceramah di masjid kita tuan-tuan sekalian. Dan alhamdulillah duit tuan-tuan juga kita bawa ni tuan-tuan untuk bina masjid. 2 bulan sebelum Ramadan dijangka masjid Muslim Care akan siap dan akan digunakan bulan Ramadan tuan sekalian. Yang kilang roti pun seronok tuan sekalian. Kilang roti di Khan Yunis di Gaza ni milik Muslim Care tuan-tuan. Ramai orang Palestin datang beratur untuk dapat roti. Roti tuan sekalian, dekat pula dengan kemah pelarian orang-orang yang sangat miskin. Kalau kita kawasan ghettos lah, kawasan miskin sangat-sangat tuan-tuan, yang miskin sungguh-sungguh tuan sekalian. Roti ni orang Kota Damansara, Datuk-Datuk Datin Seri tak makan. Roti kerah ni, roti khubur ni tuan-tuan, ini balik kat kucing kembali ke rahmatullah tuan sekalian. Roti kerah tuan sekalian. Tapi itulah makanan mereka. Dan tuan-tuan kena ingat 46.7% hanya makan sekali sehari saja tuan-tuan. Susahnya mereka ni tak tergambar tuan-tuan. Tapi budak-budak kecil kita tanya tentang kesusahan, mereka jawab hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini besarnya izah mereka, kehidupan mereka ni tuan-tuan. Mereka rasa yakin cukuplah Allah sebagai sebaik-baik penolong, sebaik-baik pembantu tuan-tuan sekalian. Itu dia Gaza. Jadi tuan-tuan, saya ucap terima kasih banyak bagi pihak Muslim Care tuan-tuan di Masjid Kota Damansara yang telah menyumbang kepada projek pembinaan masjid. Dan tuan-tuan boleh tengoklah dalam fanpage Muslim Care itu gambar-gambar yang telah dilaksanakan di sana, program-program yang telah dilaksanakan insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, pada malam ini kita buat kutipan untuk pembinaan asrama Tahfiz An-Nur yang telah pun menerima pelajar-pelajar. Tuan tengok Ramadan yang lepas masa forum Ustaz Ni Abdul, tuan-tuan beri sumbangan. Dan kita buat dah tahfiz, dah berjalan alhamdulillah. Termasuk kita mulakan kuliah untuk umumi kelas orang awam. Dia pula letak di luar bandar di Setiu Terengganu. Orang Kota Damansara seronok tuan-tuan, kuliahnya hidup. Buat forum subuh penuh masjid ni tuan-tuan. Tapi di kampung kuliah tidak hidup. Orang kampung jauh daripada pencerahan, jauh daripada ilmu. Tuan start daripada selatan, start berjohor, Melaka, Negeri Sembilan, penat tuan-tuan sekalian. Kena sebelah paling Johor, sebelah Labih tuan-tuan. Faedah banyak, faedah Ceplok Barat, faedah Ceplok Timur, faedah Tenang Station.
Ada sebuah masjid dekat Pekan tenang tuan-tuan. Memang masjid tenang sungguh tuan-tuan sekalian. Tok imam dengan tok bila. Kalau tok bila cerah perut tinggal tok imam tuan-tuan. Dah, nak beritahu ini realiti lah. Gambaran sebenar berlaku di kampung-kampung, orang tidak minat ilmu tuan sekalian. Maka kalau ada tahfiz, kita hidupkan kuliah-kuliah umumi untuk orang awam. Buka kitab musul, belajar bab semayang. Ni budak-budak remaja kampung ramai tak kerti baca Quran tuan-tuan. Dan insya-Allah tuan sekalian, malam juga ada penyelia kita Ustaz Kharazli pun ada. Kita beri sumbangan, dan tuan-tuan tak terlepas pandang kita. Allah tak terlepas pandang akhirat tentang sumbangan yang telah kita berikan, pahala yang akan sentiasa mengalir untuk kita wujudkan tahfiz kita asrama. Dan saat ini mereka menumpang atas tingkat 2. Dia ada 2 tingkat, atas tu untuk tempat tidur, belajar di bawah. Sebelah tu bangunan kita jaga siap bulan 5. Makin banyak sumbangan tuan-tuan, makin cepat kita boleh siapkan bangunan. Dan tuan-tuan akan bergerak program-program untuk kelas Al-Quran, untuk orang awam dan sebagainya, insya-Allah. Itulah untuk pada malam yang kedua, berkaitan Ustaz Azli datang jauh tuan-tuan ni, ada jualan untuk pusat khidmat masyarakat Don Terung tuan-tuan sekalian. Terung tu jauh juga daripada bandar tuan sekalian. Ustaz Azli bawa air murah je tuan-tuan, air Zam-Zam sebotol RM5. Kita pakat belilah tuan-tuan sekalian untuk bantu pusat khidmat masyarakat Don Terung yang dikendalikan Al-Faruq Ustaz Nur Azli Musa tuan-tuan. Ini silat-silat dia esko agama ni tuan-tuan ni. Walau esko agama Kandahar tuan-tuan sekalian. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan, terima kasih kepada ahli panel kita dan tuan-tuan yang sudi menjadi pendengar yang baik pada malam ini. Kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.